InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Setelah kita tak dapat nak buat petang tadi, saya minta maaf, tak sempat, masih lagi ada urusan yang tak selesai tadi. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk kita menyambung kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan berbincang berkenaan dengan 2022, tahun-tahun penjajahan dan tahun-tahun perpecahan. Jadi dalam program kita pada malam ini kita akan melihat sedikit sebanyak tentang perkara yang berlaku, sedang berlaku dan yang mungkin bakal berlaku, yang kita akan cuba tengok sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyahadah, sama-sama kita memperbaharui tajdid semula syahadah kita dengan kita merasakan satu, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberikan kepada kita maksima kekuatan di dalam iman, Islam dan ihsan, ataupun Islam, ihsan, iman dan ihsan, yang mana dengan kekuatan itu kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang menghalang kita untuk hidup dalam Islam dan perjuangan Islam. Kita mahu hidup dalam Islam, perjuangan Islam, dan akhir sekali kita minta Allah menerima semua amalan kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Tuan-tuan puan-puan, pada malam ini saya ingin bawa satu tajuk yang mungkin sebahagian kita pernah dengar sebahagian daripada tajuk ini, iaitu berkenaan dengan kita nak memahami tentang jalan-jalan bagi para mukminin dan juga jalan-jalan bagi para orang-orang yang mengikut arus atau disebut mujrimin pada akhir zaman. Jadi akhir zaman ni kita akan pecah dua. Satu orang-orang yang mukminin dan satu lagi orang-orang yang mujrimin ataupun yang munafikin. Jadi sinilah kita lihat insya-Allah kita pun dah mengetahui bahawa tahun 2022 adalah merupakan tahun yang mana akan dilancarkan ibu pejabat kepada One World Religion ataupun New World Religion, iaitu yang digambarkan sebagai
kita kata gabungan agama-agama yang daripada Milah Ibrahim. Milah Ibrahim ni agama-agama Nabi Ibrahim AS dan juga agama-agama lain selepasnya. Jadi akan digabungkan dan ibu pejabatnya akan dilancarkan dalam masa yang terdekat, tak lama lagi dalam tahun ini. Dan kita pun mengetahui bahawa tahun ini jugalah cukup 100 tahun 1922 Masihi, iaitu tahun Masihi 1922, 2022 umat Islam dipecah-pecahkan, di mana Khalifah Osmaniyah ataupun Bani Osmaniyah yang memimpin Islam yang terakhir telah dirobek-robek dan telah dipecah-pecahkan. Jadi inilah tahun dia, tahun 100 tahun. Jadi kita nak lihat daripada bagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi radhiyallahu an, Abu Bakar bin Ibnu Ali bin Sabit, dengan sanad yang sahih, telah berkata Sufyan Ats-Tsauri bahawa agama ini dibina dengan asar, istinbat Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang diriwayatkan oleh para sahabat yang membawa kepada maksud syariah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukanlah agama ini dibina dengan akal, dengan logik. Jadi agama tidak dibina dengan logik, tapi dibina dengan asas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa-apa yang diriwayatkan kepada generasi para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu maka kita nak melihat tentang tahun ini, yang mana tahun ini kita akan dipecah-pecahkan. Macam mana kita akan dipecah-pecahkan? Dan kita akan dipecah-pecahkan dengan kita akan diberikan perkara-perkara yang akan menyebabkan pemikiran kita, minda kita, hati kita, hidup kita dijajah. Kita akan buat hari ini dan besok, insya-Allah besok saya akan dedahkan perancangan jahat mereka yang telah pun berjalan dan sedang berjalan, dan insya-Allah kita akan, mudah-mudahan kita akan nampak. Jadi pada hari ini kita nak melihat satu hadis Huzaifah, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu taala, telah radhiyallahu taala anhu telah menyatakan bagaimana Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini agak panjang, saya bacakan maknanya. Manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, kerana khawatir jangan-jangan mungkin menimpa kepada aku keburukan itu. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, sebelum kita berada di zaman jahiliyah, sebelum ini kita berada di dalam zaman jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan, Islam, Allah datangkan kebaikan, Islam menang, apakah setelah itu ada keburukan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada. Maka aku pun bertanya, kata Huzaifah radhiyallahu an, dia kata, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Akan datang kebaikan pula. Maka baginda pun menjawab, ya. Akan tetapi di dalamnya ada dakhanun. Dakhanun. Dakhanun ni secara umum asap lah gitu, kurang lebih satu kekaburan. Maka aku bertanya, apakah dakhanun itu ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ini dakhanun. Ini tuan-tuan puan-puan, saya nak sebut kat sini bahawa kita berada di zaman yang mana kebaikan dah jadi keburukan, kemudian ada kebaikan. Ada kebaikan, tapi Nabi kata kebaikan itu ada dakhanun. Dakhanun ni apa? Dakhanun ni ialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum yang mensunahkan selain sunnahku. Satu kaum yang mengatakan bahawa ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Tetapi sebenarnya sunnah itu bukan sunnah Nabi. Dan memberikan petunjuk, dia bercakap, memberi petunjuk, seolah-olahnya hidayah ilmu itu dengan selain petunjukku. Dia tak ikut apa yang hidayah Allah yang sebenar, rujukan yang sebenar. Maka jika engkau menemui mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkarilah. Jadi kalau berjumpa dengan orang-orang yang begini, yang dia kata ini sunnah, ini bagus, tetapi rupanya dia bukan bagus, dia bukan sunnah. Ini adalah
hidayah disebut. Inilah petunjuk. Tetapi sebenarnya itu bukan petunjuk Nabi, petunjuk Al-Quran. Maka jika kamu menemui mereka, maka engkarilah dia. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Jadi Nabi gambarkan, kan, mula-mula baik, mula buruk zaman ketika sebelum Islam menang. Kemudian bila Islam menang, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam membentuk daulah sebagainya, ada kebaikan. Lepas tu ada keburukan. Zaman keburukan. Lepas keburukan ada tak kebaikan? Kebaikan tu kata Nabi ada, iaitu kebaikan yang ada dakhanun. Dakhanun ni yang sesuatu yang kabur, yang sesuatu yang tak nampak, yang gelap. Begitulah, nanti kita akan tengok uraian dia. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud dakhanun ini? Nabi huraikan, dakhanun ni secara bahasanya asap ataupun kabur ataupun lebih kurang itulah, kabut dan sebagainya, lebih kurang itulah. Tak nampak sangat. Maka Nabi kata, satu kaum ni adalah orang Islam. Orang Islam yang mensunahkan, dia menjadikan sunnah-sunnah itu bukan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menjadikan hidayah, yang dikatakan hidayah itu petunjuk itu bukan daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah setelah kebaikan yang bercampur tadi, kebaikan yang dakhanun tadi itu ada keburukan? Ni. Peringkat seterusnya, adakah lepas kebaikan yang campur-campur tu ada keburukan? Maka beliau bersabda, ya, ada. Maknanya lepas baik yang bercampur-campur tu ada keburukan pula. Apa keburukannya? Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dai, para duat. Para duat namanya orang yang menyeru pada jalan Allah ataupun orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajak kepada Allah. Patutnya para duat ni orang-orang yang menyerulah, para menyeru. Tetapi mereka menyeru mengajak kepada pintu jahanam, mereka mengajak kepada neraka. Ini adalah keburukan. Jadi maknanya kebaikan yang sebelum ini ialah kebaikan yang bercampur-campur, dakhanun. Kemudian keburukan. Keburukan ialah para duat yang mengajak kepada neraka jahanam. Maka siapa yang menerimanya, mengijabahinya, menerima seruan para duat tersebut, maka akan dilemparkan ke dalamnya, akan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan ciri-ciri, apa ciri-ciri para duat yang mengajak ke neraka ni? Apa dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mereka mempunyai kulit seperti kita. Mereka ni bangsa kita lah. Kalau Melayu tu Melayu, kalau Arab tu Arab, kan. Mereka mempunyai kulit seperti kita dan berbahasa dengan bahasa kita. Dia pakai bahasa pun sama macam kita. Maka aku bertanya, apakah yang kau perintahkan kepadaku jika menemui mereka? Jadi apakah engkau perintah kepadaku? Huzaifah tanya. Jika berjumpa dengan para duat yang mengajak jahanam ni, orang yang mengajak masuk neraka ni, nak buat apa? Maka Nabi bersabda, berpegang teguhlah pada jamaah muslimin dan imamnya. Yang pertama Nabi kata apa? Berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan jamaah muslimin. Maknanya jangan duduk seorang-seorang. Kurang lebih lah. Dan imamnya dan pemimpinnya. Aku bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah ataupun imam? Tak ada jamaah, tak ada imam. Bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah semua firqah itu. Maknanya jauhkan kamu daripada semua pecahan-pecahan itu. Maknanya yang sesat itulah. Walaupun dengan menggigit pokok pohon, menggigit akar pohon, sehingga kematian menjemput kamu, sedangkan kamu dalam keadaan demikian. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi kata yang akhir sekali, jangan join orang yang mengajak ke jahanam. Jangan bersama. Jangan bersama. Bukan kata kita diam sebagainya. Jangan bersama langsung. Ini Nabi sebut. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Riwayat Bukhari, Abu Daud, Hakim dan sebagainya. Baik, kita tengok apa pengajaran daripada hadis ini untuk sama-sama kita lihat. Untuk nak faham, saya akan sampai besok saya akan insya-Allah. Besok insya-Allah kita akan cuba buat sesuatu ataupun Jumaat
kita akan sambung tentang tahun 2022 ni dia nak buat apa kan. Baik. Daripada makna hadis ini, yang pertama sekali mengenali mereka yang mujrimin. Maknanya mengenali mereka yang mengikuti jalan-jalan dosa, fasik, sesat. Adalah merupakan salah satu daripada perkara yang wajib dan disyariatkan. Jadi mengenal keburukan ni wajib. Sebab tu dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita kena buat kajian, kena melihat, meneliti, menganalisa, kena ada satu bentuk penilaian. Maknanya terutamanya dalam keadaan zaman hari ini yang penuh dengan dakhanun. Dakhanun ni benda apa? Benda-benda yang kita kata bercampur-campur, kabur, tak nampak sangat. Macam baik tapi rupanya kan tak baik. Al-haq tapi rupanya batil, sesat kan. Jadi yang pertama sekali daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, petunjuk Nabi bila berada di zaman-zaman akhir ini, terutamanya kita di zaman pada tahun 2022 ni, yang pertama sekali wajib kita mengetahui bahawa adanya, wujudnya mereka yang mujrimin ini, mereka yang melakukan dosa ini, dan mereka yang bersifat munafikin. Dan kita melihat Nabi SAW bukan hanya mengajar kita tentang kebaikan-kebaikan al-haq, tetapi Nabi juga membuka topeng-topeng. Topeng-topeng, kita kata mask. Kita membuka topeng-topeng kebatilan, kejahatan yang menyingkap kekejian. Dan Nabi membuka kekejian-kekejian supaya jelas jalan orang yang suka berbuat dosa itu tidak akan diikuti oleh kita. Jadi Rasul SAW menggambarkan dalam hadis ini bahawa kita bukan hanya nak tahu yang baik, yang baik, yang baik. Bukan nak baik sangka je. Kena berhati-hati. Baik sangka dengan orang Islam wajib. Kita kena baik sangka tapi kena berhati-hati. Tapi kalau orang Islam itu mengambil pemimpin-pemimpinnya daripada kalangan musuh Islam, maka kita kena waspada. Dan malahan kadang-kadang kita kena berhati-hati dengan lebih lagi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Sadaqallahul azim. Allah ingatkan kita kan. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat daripada Al-Quran tentunya satu persatu supaya jelas jalan yang benar, dan supaya jelas jalan-jalan sabilul mujrimin, jalan-jalan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang demikian itu nak sebut kat sini daripada hadis, daripada ayat ini menggambarkan Allah cerita tentang sifat-sifat mereka yang soleh dan sifat mereka yang taleh, yang baik dengan yang jahat. Jadi maknanya di akhir zaman ini nombor satu bukan hanya sekadar cukup dengan kita semayang aja, puasa aja, baca Quran aja, tapi kita kena tahu juga kan apakah dia, siapakah dia, mereka yang dakhanun tadi. Contoh dakhanun ni apa? Nampak macam sunnah, ini sunnah. Ini benda yang Rasulullah ajar tapi rupanya bukan. Dia tipu kita. Dia tipu kita. Nampak macam pendidikan agama tapi pendidikan agama yang sekular. Dia tipu. Pendidikan agama yang sekular. Sehingga kan hari ini orang tu boleh berilmu, ada ilmu, tahu Quran tapi menentang Quran. Menentang Quran. Kita akan nampak tak lama lagi ni. Baik, kemudian Nabi menggambarkan kepada kita tentang sabilul mujrimin ini, jalan-jalan orang-orang yang berdosa ini, yang mana jalan itu akan sehingga Nabi gambarkan suatu yang kita mendapat satu kejelasan. Kejelasan daripada apa yang kita nampak tadi. Maknanya Nabi gambarkan kepada kita, yang pertama, kebaikan setelah ada keburukan ialah dakhanun, iaitu di mana kita kata orang-orang yang macam kamu juga, satu kaum yang mengajak kepada sunnah, nampak sunnah tapi bukan sunnah Nabi. Kemudian dikata dia sunnah. Dia kata dia sunnah, rupanya bukan. Kemudian dikata itu hidayah, tapi itu bukan hidayah, bukan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana kata
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada dakhanun itu ada pula para duat yang mengajak kepada neraka. Jadi maknanya ada juga pendakwah-pendakwah, tapi sebenarnya pendakyah. Pendakyah. Kenapa pendakyah? Sebab dia tidak mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada berbagai perkara. Kita akan tengok insya-Allah. Kemudian selepas tu kita lihat bagaimana Huzaifah radhiyallahu anhu dia kata apa? Aku nak kenal keburukan ini kan. Tidak untuk berbuat buruk, tetapi untuk menjaga diri. Barang siapa yang tidak dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan, maka terjerumus. Kalau kita tak tahu hak ni buruk, maka kita akan terjerumus. Contohnya, kan, saya sebut semalam dalam apa namanya, kita punya Allahumma salli alaihi wasallam. Ada sikit klip, video klip tu kan. Saya sebut metaverse kan. Sekarang ni kita di zaman di mana mereka akan bawa kita semua masuk ke dalam virtual reality. Nampak macam bagus. Tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik batu yang mereka nak kacau kita. Saya akan tentu tu, mungkin tak sempat hari ni. Jadi kat sebut sini kita kena kenal. Nampak macam bagus. Contohnya, kita boleh guna virtual reality ni contohnya untuk kebaikan-kebaikan, hologram sebagainya. Tetapi di sebalik itu ada benda yang mereka nak masukkan, yang kita kena berhati-hati. Maka hakikat inilah yang difahami oleh generasi pertama dulu, sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahawa manusia bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya tentang keburukan kerana aku khawatir akan terjebak ke dalamnya. Jadi nombor satu, hadis ini menggambarkan kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati lebih sikit lah. Di akhir zaman ni, kalau tak kita akan habis. Nampak semua bagus saja. Sebab tu kita kena tengok balik semula dengan mata hati kita. Dengan basirah kita. Yang kedua, daripada hadis ini menunjukkan bahawa kekuatan umat, kekuatan kita ni, akan dihancurkannya salah satu daripada dalaman. Maknanya kekuatan kita akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri akan merosakkan orang Islam. Kan, disebut tadi, adanya mereka yang menyeru kepada sunnahku. Tetapi itu bukan sunnah aku. Ada mereka yang menyeru kepada petunjukku, mengatakan ini petunjuk Nabi, petunjuk Allah. Tetapi bukan petunjuk Allah. Maknanya Nabi kata apa? Ada orang di dalam Islam ini, yang mana orang ini sebenarnya dia bersama-sama dengan orang kafir. Dia bersama-sama dengan musuh Islam. Dan mereka sebenarnya berhajat untuk membinasakan kaum muslimin dan Islam. Daripada dalam. Jadi maknanya ada kelompok yang akan cakap ini sunnah Nabi, inilah sepatutnya kita kena ikut, inilah sunnah, hak lain semua bid'ah lah, sesat lah contohnya. Rupa-rupanya yang dia cakap sunnah tu, dia cakap tu merupakan trik-trik je. Ada dakhanun, ada kesamaran, ada kekaburan di situ. Kemudian rupa-rupanya yang yang dicakap hidayah tu, inilah hidayah, inilah jumhur. Minta maaf lah. Saya ada satu pertanyaan daripada salah seorang ustaz kita, Ustaz Mas Rizi. Dia tanya kepada orang besar lah, orang besar agama kat negara kita ni lah. Kan? Ustaz, YB, macam mana cara kita nak sekian ni, dalam keadaan hari ni kita macam-macam berlaku fitnah-fitnah. Kita kata ramai orang Islam yang sakit lah apa sebagainya ni, macam mana cara nak tengok semula? Dia cakap senang, dia kata kita ikut jumhur ulama. Betul. Jumhur ulama tu merupakan suatu yang betul, kita kena ikut jumhur ulama. Tapi soalan kita, ulama yang macam mana? Ulama yang macam mana? Jadi kita tak katalah ulama ni tak betul, ulama ni bedak, tapi kita tengok ulama ni. Jadi nak kena tengok ulama-ulama yang memahami. Kan? Di sini kita lihat bagaimana pengajaran kedua daripada hadis ini, kekuatan ummah dihancurkan dari dalam, iaitu daripada golongan munafikin dan juga golongan mujrimin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, bagaimana disebutkan tentang mereka yang berkeinginan untuk membinasakan umat Islam, iaitu daripada orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir musuh Islam ini, mereka merancang
sehingga menyebabkan umat itu lemah. Daripada hadis Sauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maknanya saya bacakan maknalah hadis panjang. Hampir-hampir orang-orang ataupun manusia, orang musuh Islam, kafir itu menyerbu dan membinasakan kamu seperti mana kamu menyerbu makanan di atas pinggan ataupun hidangan kamu. Maka berkata seseorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masa itu kami orang-orang Islam, kami itu sedikit?" Maka beliau bersabda, "Bahkan kamu pada waktu itu banyak sekali, lebih banyak lagi lah daripada zaman Nabi. Kan? Akan tetapi kamu seperti buih di atas air, atas laut, atas bah, banjir. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kamu terhadap kamu dan menjangkitkan dalam hati kamu penyakit al-wahan." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu al-wahan?" Itulah disebut hubbud dunia, mencintai dunia dan takut mati. Jadi daripada hadis ini, kita boleh buat satu kesimpulan. Bahawa orang-orang yang musuh Islam, orang kafir yang musuh Islam. Bukan semua kafir, kafir yang musuh Islam. Mereka saling mempunyai misi, sentiasa membawa satu misi untuk menjajah Islam, untuk mengalahkan Islam, untuk nak makan orang Islam ni. Negeri-negerinya, penduduknya, negeri-negeri orang Islam adalah merupakan sumber kebaikan dan barakah yang mengundang kepada orang-orang kafir musuh Islam ini untuk nak menjajahnya. Jadi dalam hadis ini Nabi gambarkan bahawa orang-orang yang musuh Islam ni, kafir yang musuh Islam ni, mengambil inisiatif untuk sentiasa menjatuhkan umat Islam, mengelilingi umat Islam. Jadi orang-orang kafir ini mengambil potensi daripada apa yang ada pada negara-negara umat Islam itu setelah mereka menjajah. Jadi orang kafir ini dia menjajah, dan kemudian Rasul gambarkan bila sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka tidak gentar sikit pun, tak takut pun pada orang Islam. Orang kafir ini tak takut pada orang Islam. Mereka telah dicabut ketakutan mereka pada orang Islam tadi dalam hati mereka, padahal Allah telah menyatakan dalam surah Al-Imran, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah malam yunazzil bihi sultanan wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Sadaqallahul azim. Allah sebenarnya dah beritahu dah bahawa kami akan isikan, penuhkan, jangkitkan dalam hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, takut kepada orang mukmin, disebabkan mereka mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya, mereka nak syirikkan Allah tadi. Jadi mereka sebenarnya takut kepada umat Islam dan mereka sebenarnya gentar. Tetapi kenapa pula pada hari ini kita lihat dalam hadis tadi Nabi kata orang-orang bukan Islam yang musuh Islam tadi tak gentar, tak takut, tak gentar, tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana umat Islam juga mensyirikkan Allah. Nak sebut kat sini Allah katakan mereka mensyirikkan Allah, maka mereka takut. Mereka takut kepada umat Islam. Tapi umat Islam hari ini tak ditakuti oleh musuh Islam. Kenapa? Sebab rupanya ada penyakit al-wahan. Al-wahan, hubbud dunia wa karihatul maut. Ini syirik. Hubbud dunia wa karihatul maut. Jadi sebab tu Nabi SAW juga telah bersabda dalam satu hadis yang lain, hadis sahih Imam Bukhari. Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi. Jadi Nabi diberikan 5 perkara kelebihan umat dia, Nabi ni dan umatnya. Kepada Nabi-Nabi sebelum ni tak pernah diberi. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa ketakutan musuh dengan jarak 1 bulan perjalanan. Jadi nombor 1, Nabi kata musuh Islam ni rupa-rupanya takut pada umat Islam dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dan kemudian dijadikan bumi untukmu itu tempat sujud. Jadi sujud kat mana-mana pun boleh. Itu dan ada lagi lah. Dan seterusnya. Tapi nak sebut sini, ada 5 perkara yang Rasulullah SAW katakan kekuatan yang Allah beri, kelebihan yang Allah beri kepada umat Muhammad ni. Iaitu yang pertama sekali,
aku ditolong. Maknanya Nabi SAW ditolong dengan rasa ketakutan. Dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dengan jarak 1 bulan perjalanan. Hari ini kalau kita nak pergi satu tempat, kan, sebulan perjalanan sebelum sampai tu orang tu dah takut dah. Dah takut. Kita jarak jauh lah, jauh. Ya, sebab tu dia nak bantai umat Islam sampai sehabis-habisnya sebab dia takut. Dia takut. Tetapi tentang hadis yang disebut oleh Sauban tadi, oleh kerana umat Islam dalam keadaan ada penyakit al-wahan, ada penyakit hubbud dunia, cinta dunia, takut mati tadi, karihatul maut, benci kematian tadi, maknanya ada mensyirikkan Allah, maka Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap orang Islam. Jadi nak sebut kat sini Allah cabut. Dan daripada hadis ini kita fahamlah bahawa kekuatan umat Islam bukan terletak pada jumlah. Kita ni kuat bukan pada ramainya kita. Kitanya kuat bukan pada perbekalan kita. Kita kuat bekalan kita banyak, harta kita banyak. Kepada tentera kita, logistik kita. Tetapi kekuatan terletak kepada akidah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kegerunan orang kafir yang musuh Islam kepada orang beriman? Kerana orang beriman telah rosak akidahnya atau cedera akidahnya. Akidahnya tidak lagi benar-benar mentauhidkan Allah. Akidahnya hanya sekadar mensyirikkan Allah. Jadi Allah takut, Allah cabut ketakutan tadi. Dan di sinilah digambarkan bagaimana bahkan kamu ramai sekali, tetapi kamu seperti buih. Jadi sebenarnya yang kedua ni kita lihat bagaimana orang-orang yang ada pada hari ini, orang musuh Islam tak takut dengan orang Islam sebab mereka sendiri dengan Allah ni jauh. Akidah dengan Allah ni jauh. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, semua ahli-ahli sisi yang mengikuti cyber circle kita ni, seluruh negara ni, kita akan buat satu pertemuan sesi daurah yang kedua, insya-Allah, dan kita akan talqinkan semua dengan syahadah. Kita akan talqinkan semua dengan syahadah, dan kita akan benar-benar membersihkan dan memahami pemikiran kita, bersihkan pemikiran kita sehingga pemikiran kita ni betul-betul mentauhidkan Allah dan hati kita ni betul-betul mentauhidkan Allah, sehingga akhirnya seluruh hidup kita benar-benar menjadi ubudiyah lillahi wahdah. Barulah apabila kita mendapatkan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka barulah insya-Allah Allah akan membuka kepada kita jalan-jalan untuk kita memperkuatkan diri kita dengan mendapatkan ma'unahnya, pertolongannya dan karamahnya. Jadi hari ini tuan-tuan nak lawan orang-orang yang ada ni, Dajjal ni, tentera dia ni, dengan keadaan umat Islam sendiri ada dakhanun, ada kebaikan yang bercampur-campur tadi, iaitu orang umat Islam yang mengajak kepada sunnah yang bukan Nabi, mengajak kepada hidayah yang bukan daripada Allah, dengan keadaan para duat yang mengajak kepada neraka, maksudnya daripada dalaman sendiri kita ni, menghancurkan kita ni. Orang-orang munafik, orang-orang yang mujrimin yang berada dalam umat Islam hari ini yang akan menghancurkan umat Islam bersama dengan orang kafir dan kat luar. Tuan-tuan, maka kita berhadapan dengan satu kesusahan yang luar biasa. Bagaimana telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dulu. Di Madinah kan ada musuh yang nak kepung orang Islam. Pada masa yang sama ada munafik yang ada di Madinah. Munafik yang ada di Madinah. Jadi pada masa itu alhamdulillah sahabat-sahabat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ada wahyu yang membantu mereka, tapi kita tak ada dah. Tak ada wahyu yang boleh membantu. Kemudian kita ada pula orang-orang yang digambarkan sebagai jasadnya Islam, tetapi hatinya seperti syaitan. Ada pula macam itu. Ibn Hajar dalam Fathul Bari telah mengartikan hiqd itu kedengkian, dengki. Sama-sama Islam dengki. Sama-sama Islam dengki. Dan kemudian dagal. Bismillahirrahmanirrahim. Sesama Islam ada pengkhianatan.
Sesama Islam ada pengkhianatan. Sesama Islam ada pakatan jahat, makar. Sesama Islam. Ada ni Nabi sebut. Dakhanun itu termasuk yang itu. Ibn Hajar dia hurai lagi dakhanun. Apa maksud kebaikan yang ada bercampur-campur ni? Dia kata adanya umat Islam yang dengki sama-sama mereka. Ada umat Islam yang mengkhianat sesama mereka. Ada umat Islam yang melakukan makar, perancangan jahat sesama mereka. Jadi kita akan berdepan dengan orang ni. Dan ada juga yang fasadul qalb. Ada kalangan umat Islam yang hatinya rosak. Hatinya rosak. Maka semua ini mengisyaratkan, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, mengisyaratkan bahawa kebaikan-kebaikan yang datang pada masa itu, pada masa kita ini, adalah merupakan kebaikan yang tidak bersih, kebaikan yang ada kekerohan, kebaikan yang tidak ada kemurnian. Maknanya arti kata lain, kata An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang mengutip daripada perkataan Abu Ubaid yang telah menyatakan bahawa maksud dakhanun itu adalah tidak kembalinya hati kepada fungsi asal, hati rosak. Jadi tuan-tuan, kita ni berhadapan dengan musuh ni yang banyak ni, nak great reset lah, kita kata nak tawan sana tawan sini macam-macam ni. Pada masa yang sama kita berhadapan dengan orang Islam yang mereka sendiri akan merosak dan menghancurkan umat Islam. Kenapa? Adanya masalah hati, hati yang rosak, hati yang di dalamnya ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mensyirikkan Allah. Kita hari ini contoh, kita tengok kita pun dalam keadaan begitu, kita tak proses. Tambahan lagi bila virtual life ini, alam maya ni, reality, virtual reality ni akan menjadi satu yang kita kata menguasai pemikiran kita. Jadi sebelum ni orang sebut ghazwa fikr. Ghazwa fikr, peperangan pemikiran sebelum ni. Ulama kata kita sedang berada dalam peperangan pemikiran sebelum ni. Sekarang ni bukan ghazwa fikr. Bukan setakat perang, mereka dah menjajah dah. Dah menjajah dah. Sehingga hati kita, pemikiran kita, subconscious mind kita telah dijajah. Telah dijajah dan menjadikan kita tidak bersih hati kita. Tidak bersih. Dan sebab itulah kita akan berhadapan dengan orang Islam yang akan memakan umat Islam sendiri. Jadi yang makan umat Islam ni bukan orang kafir je, orang musuh Islam bukan, tetapi orang yang Islam sendiri. Sehingga kata banyak ulama-ulama kita menghuraikan tentang dakhanun ini, dan di dalamnya ada dakhanun, Nabi sebut, maknanya tidak ada kebaikan yang bersih, yang murni, akan tetapi di dalamnya ada kekerohan dan kegelapan. Kekerohan dan kegelapan. Jadi kekerohan inilah yang akan merosakkan, mencemarkan kita. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, maknanya keburukan ni bukanlah maknanya keburukan daripada orang musuh Islam saja. Keburukan datang daripada orang Islam sendiri. Yang mana mereka ni mempunyai kekerohan, kefasadatan, iaitu kerosakan, pengkhianatan. Jadi ini yang kita gambarkan sebagai ujian. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena tengok betul-betul. Sebab tu saya sangat-sangat berulang-ulang saya sebut. Jadi insya-Allah kita nak sebut sini, kita nak kembali balik semula kepada syahadah, mewahidin, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Kita kena betul-betul hati kita ni bersih. Baru kita boleh bersama dengan al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Kita kena bersihkan ni. Sebab kalau kita tidak bersih, maka maknanya kita ni akan sama dengan mereka yang akan menghancurkan Islam daripada dalam lagi. Daripada dalam. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari kalangan bangsa kita dan berbahasa dengan bahasa kita. Jadi Ibn Hajar rahimallah dalam Fathul Bari dia telah hurai, dia kata apa? Yang ini satu kaum, bangsa kita sendiri. Kalau Melayu lah. Kalau Indonesia lah. Kalau Bugis lah. Yang berbahasa dengan bahasa kita.
beragama dengan agama kita. Kan? Tetapi mereka mempunyai kekeruhan hati. Kekeruhan hati. Tapi hatinya sedang dihurai pula oleh Ibn Hajar yang lain dalam ni maknanya pemeluk agama Islam tetapi hatinya, batinnya berselisihan. Kulitnya, lahirnya nampak seperti orang kita, orang Islam. Tetapi penutup dalamnya yang menutupi badannya sifat-sifatnya ialah sifat-sifat orang yang rosak hatinya tadi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Muslim? Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan jasad manusia. Hatinya iblis, jasadnya manusia. Iaitu mereka yang memberikan harapan-harapan. Ini huraian ulama. Hadisnya, akan ada di kalangan mereka yang berhati iblis dengan tubuh badan manusia. Ini hadis Nabi, riwayat Muslim. Jadi kita kena tahu bahawa ada orang yang nampaknya baik, berkopiah mungkin, berjanggut mungkin, cakap hebat tentang Islam, tapi rupanya hati mereka hati iblis, kata Nabi SAW. Maka ulama menghuraikan, dia kata apa? Maka mereka memberikan harapan-harapan. Mereka membuat objektifnya kehidupan ni, harapan kepada manusia yang berupa masalih, pembangunan. Dikata kita nak bangunkan negara kita. Dan juga mereka memberikan harapan bahawa mereka lah orang yang akan memimpin dengan baik, qiyadah salihah. Dia kata kamilah pemimpin yang baik. Dan kemudian mereka kata kami akan membawa kepada kemerdekaan istiqlal. Kami akan membawa kepada kebebasan dan kemerdekaan. Dan umat juga akan tertarik, maksudnya umat Islam akan tertarik, akan terpikat dengan propaganda mereka. Jadi ulama-ulama dulu dah hurai dah ni. Dah kanun ni apa maksudnya? Dah kanun ni bukan maknanya orang bukan Islam, musuh Islam. Dah kanun ni orang Islam. Orang Islam tapi hatinya seperti iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya menyatakan tentang kebaikan-kebaikan pada luar sahaja. Maka mereka pun mengadakan pertemuan-pertemuan, muktamar-muktamar. Mereka mengadakan conference dan convention. Kan? Sebab itulah digambarkan mereka juga sebagai para duat, penyeru. Orang yang menyeru. Menyeru kepada neraka Allah. Memimpin manusia supaya menerima, dia yakinkan manusia supaya menerima, dia pujuk manusia supaya terima, supaya mendekati Jahannam, neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan, yang pertama ni, saya nak sebut pada tuan-tuan, insya-Allah saya akan sambung daripada yang lepas ni. Saya akan bincang kepada tuan-tuan apa yang mereka rancang sekarang dari sudut budaya yang baru ni, moden. Apa yang Facebook sedang rancang, apa yang Bill Gates sedang rancang. Dan apa yang media sosial sedang dirancang sekarang ni. Ni tahun 2022 ni ialah penjajahan hati. Penjajahan subconscious, minda bawah sedar. Penjajahan minda bawah sedar supaya kita ni akan ikut kepada apa yang ada dalam hati kita ni tanpa melihat kepada conscious, kesedaran yang sebenar. Jadi insya-Allah saya akan buat tajuk ni. Tapi tuan-tuan nak masuk kat sini, nak sebut di sini, mereka akan, musuh Islam itu akan disokong oleh siapa? Oleh orang-orang Islam. Jadi sebab tu kita kena hati-hatilah. Hati-hati. Jangan kita bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi kita kena berhati-hati. Kemudian pengajaran yang ketiga daripada hadis Huzaifah ini, kita kena faham bahawa macam mana hebat pun jamaah yang ada pada hari ini, macam mana hebat pun jamaah yang ada pada hari ini, kelompok Islam yang ada pada hari ini, yang kita berdepannya, dia adalah merupakan jamaah minal muslimin. Jamaah daripada kalangan orang-orang Islam. Bukan jamaah muslimin. Ini kita kena faham. Bukan jamaah induk. Jadi kita menghayati daripada hadis di atas, kita boleh faham bahawa berlakulah perpecahan-perpecahan umat daripada kelompok-kelompok yang mana
akan sebahagian besar daripada kelompok yang akan membawa dakwah ilallah ini, di mana seolah-olahnya bila dia membawa satu perkara itu, dakwah tadi, maka kelompok dia sajalah yang betul. Dia menafikan kelompok yang lain. Jadi dia rasa dia je betul. Apa yang dibawa semua 100% betul. Seolah-olahnya dialah merupakan jamaah muslimin. Jamaah al-um ataupun jamaah induk kepada Islam. Sehingga dia menafikan, dia menolak kewujudan jamaah-jamaah yang ada bersama-samanya. Jadi nombor 3 ni, pengajaran daripada hadis ini, Nabi menggambarkan tentang adanya firqah, adanya kelompok-kelompok. Ketika Islam dalam keadaan dakhanun, kebaikan yang bercampur-campur. Maknanya tak ada dah negara Islam. Negara Islam dah tak ada dah masa tu. Maknanya Islam hanya di peringkat-peringkat yang tertentu sahaja. Contohnya, kalau sembahyang adalah Islamnya. Kalau puasa adalah Islamnya. Baca Quran adalah Islamnya. Ibadah khusus. Kalau nikah kahwin, Islamnya ada. Kalau kematian, ada Islamnya. Tetapi apabila tengok yang lain, tak ada. Ataupun bercampur-campur. Bercampur-campur. Pendidikan bercampur-campur. Contohnya, dasarnya sekular. Ekonomi dasarnya liberal kapitalis. Contohnya. Jadi kita lihat, begitu juga dengan undang-undang. Perlembagaan. Dasarnya adalah common law of British. Contohnya. Jadi kita lihat bercampur-campur. Dakhanun. Ini dalam bentuk pengamalan. Jadi dalam bentuk pengamalan ini, maka kita lihat akan berlaku firqah. Bahkan berlaku perpecahan di kalangan kelompok Islam. Berpecah-pecah ni. Dan mereka yang duduk di dalam dakwah Islam, dakwah ilallah, mereka akan ada orang-orang yang ada kesedaran. Jadi kita kena faham, walau macam mana hebat pun jamaah kita, nak sebut sini. Walau macam mana hebat pun kelompok kita, kita bukanlah jamaah muslimin. Kita bukan jamaah orang Islam. Jamaah induk. Kita bukan khalifah Islam. Kita hanyalah jamaah minal muslimin. Kita adalah jamaah daripada kalangan umat Islam. Kita jangan berbangga-bangga. Berbangga-bangga kitalah yang terbaik. Orang lain semua tak ada kebaikan. Kita sahaja. Maka kita pun mewajibkan orang untuk berbai'ah. Dan kemudian selepas itu sebahagian daripada mereka itu sampai peringkat mengkafirkan. Sawadul azam. Iaitu mengkafirkan sebahagian besar daripada orang Islam. Dan mewajibkan semua orang bergabung dengan mereka. Berlindung di bawah naungan bendera mereka. Yang tak masuk bendera mereka, tak ikut kumpulan dia, maka dia sesat dan kafir. Maka apabila kita memahami akan hakikat itu, maka kita termasuk dalam dakhanun tadi. Termasuk dalam yang kabur tadi. Kenapa? Kerana kita lupa bahawa jamaatul muslimin, iaitu negara Islam itu sendiri, yang mana dia ada Amirul Mukminin, dia ada imam. Tidak ada sekarang ini, dah tak ada dah. Yang ada hanyalah merupakan jamaah minal muslimin, iaitu mereka yang mengamalkan amalan Islam. Jamaatul muslimin adalah jamaah induk yang setelah negara Islam tertegak, khilafah Islam tertegak. Jadi bila kata jamaah minal muslimin, maka kita sudah tentu tahu kita ada kekuatan, kita ada kelemahan. Macam itu. Jangan kita ingat semua kita kuat. Semua kita kuat belaka, kita ada kelemahan. Tidak ada jamaah yang macam jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ada jamaah yang kuat bahagian dakwahnya, tapi tarbiyahnya pula lemah. Ada yang kuat bahagian tarbiyahnya, dakwah pula lemah. Ada yang kuat bahagian tarbiyah dan dakwah jihad pula lemah. Ada yang kuat bahagian dakwah tarbiyah dan jihad, tapi kemudian dia mengikut pula arus. Arus dia terperangkap dengan perancangan jahat. Dia tak tahu pula perancangan jahat. Jadi kita lihat di sini,
Kan? Berlakunya firqah dalam hadis ini menunjukkan apabila berlakunya kebaikan yang bercampur-campur dakhanun tadi, akan berlakulah perpecahan, pembahagian, kumpulan-kumpulan dari kalangan muslimin. Maka mereka yang bergerak dalam jamaah minal muslimin, sebenarnya jamaah-jamaah yang ada ni, kelompok ini disebut taifah tadi, maka sebenarnya mereka ni fungsinya apa? Fungsinya untuk bergabung dan kemudian menegakkan jamaah muslimin, negara Islam lah, menegakkan yang itu. Jadi selagi tidak ada jamaatul muslimin, jamaatul iaitu jamaah induk, iaitu orang Islam yang diikat dengan negaranya, dengan Amirul Mukminin, dengan khalifah yang sebenar, maka selagi itulah kita sebenarnya adalah jamaah minal muslimin. Jadi kita bolehlah berjanji setia, kita bolehlah nak bertaat, berorganisasi dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh nak katakan aku yang terbaik. Itu jadi sombong nanti. Jadi kita pun kata jamaah akulah yang paling banyak ulama, jamaah akulah paling lama sekali ditubuhkan, jamaah aku. Tidak ada jamaah yang paling kita kata yang paling sempurna mendekati jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada kelemahan. Kalau disempurna pun alhamdulillah, tapi ada kelemahan. Maka ketahuilah wahai muslimin dan muslimat sekalian, jamaah muslimin itu adalah bergabungnya seluruh kaum muslimin. Bila orang Islam telah bergabung dan mempunyai imam, mempunyai pemimpin yang akan melaksanakan hukum-hukum Allah, mengembalikan tertegaknya negara Islam, daulah khilafah, maka itulah jamaah muslimin. Bila dah ada hak tu, barulah itu disebut jamaah orang Islam, jamaah muslimin. Maka jamaah-jamaah yang ada pada hari ini yang bekerja dan untuk mengembalikan negara Islam ataupun mengembalikan khilafah Islam ataupun mereka yang berdakwah, mentarbiah dan sebagainya, maka itulah jamaah minal muslimin, dan yang mana wajib antara kita sama-sama saling tolong-menolong dan menghilangkan perselisihan antara kita. Jadi apabila kita tidak boleh menggabungkan, menyatukan perasaan kita dengan orang lain, berlapang dada dengan orang lain, maka sebenarnya kita berada dalam dakhanun, berada dalam kita kata kekaburan, berada dalam keadaan yang mengelirukan. Jadi apabila kita faham yang ini, sepakat dengan perkara ini, maka untuk kita sepakat daripada perselisihan ini, firqah ini, maka yang meluruskan kita, yang menjadikan kita bersama ialah kalimatut tauhid, iaitu kita mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu untuk kita menyatukan semua kelompok-kelompok Islam yang ada, yang mana mereka benar-benar ikhlas, cumanya mungkin penekanannya, kekuatannya sebagainya, maka kita mestilah bersatu di bawah naungan kalimah tauhid, mentauhidkan Allah. Apabila kita mentauhidkan Allah, barulah pada masa itu kita berada di atas landasan jamaah minal muslimin yang akan menegakkan jamaah muslimin Islam. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, dia berkata apa? Menukilkan perkataan daripada Imam At-Tabari rahimahullah, dia mengatakan apa? Berkata kaum, iaitu para ulama, bahawa jamaah adalah sawadul azam. Jamaah itu adalah kebanyakan daripada orang Islam. Kemudian diceritakan daripada Ibn Sirin, daripada Abi Mas'ud, bahawa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya kepadanya ketika Osman dibunuh, dia untuk berpegang teguh dengan jamaah. Maknanya tuan-tuan, kita ni dalam keadaan bila khalifah dah dibunuh, maknanya kita kata khalifah Amirul Mukminin dah dicantas, negara Islam telah dipecah-pecahkan, maka hendaklah kita bersama dengan kelompok-kelompok muslim, kena ada jamaah. Kita kena mengumpulkan, dan kemudian jamaah-jamaah ini mestilah kemudian akan menghindar bersama-sama untuk menegakkan jamaah muslimin. Maka dia kata kalau ada firqah ataupun kelompok-kelompok yang mana kelompok-kelompok itu sesat dari sudut pegangannya, maka hindarilah firqah itu. Jadi kita ada banyak kelompok sekarang ni, ada banyak kelompok.
Maka banyak kelompok ni tuan-tuan, kelompok yang pertama sekali kita nak tengok, yang wajib kita melihat dan berbaik sangka dan cuba bersama ialah kelompok yang mentauhidkan Allah. Nombor satu. Mesti mentauhidkan Allah. Dia menekankan tentang akidah. Nombor satu. Dan akidah yang mana? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ada orang kata tak apa, kita ikut Syiah ke, ikut Mu'tazilah ke, ikut Khawarij ke, ikut Jabariyah ke, Qadariyah ke, ikut mana-mana tak apa dia kata. Yang penting ada jamaah. Tak boleh. Kita kena ikut jamaahnya tu. Akidah mestilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kemudian lepas tu, mungkin perbezaan dari sudut organisasi ketua seperti itu tak apa lagi. Yang satu ialah akidah yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, akidah yang mentauhidkan Islam. Maknanya dia hanya mengambil Islam. Islam saja, bukan yang campur-campur. Bukan yang bercampur-campur. Jadi dia memang nak menegakkan Islam. Dan Islam tu, yang dia nak tegakkan bukanlah Islam yang keadaan yang terpisah-pisah. Contohnya ibadah saja. Islam ni dia nampak ibadah saja. Islam ni dia nampak mungkin bahagian ekonomi saja. Jadi Islam mestilah Islam yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Yang meliputi semua aspek. Dalam Quran dia ada semua aspek. Dia bukan hanya satu, dua, tiga, juz'iyah. Kan? Allah gambarkan apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Jadi Allah perintahkan kita melihat, menegakkan Islam yang sempurna, yang syumul, yang menyeluruh. Bukan hanya Islam yang bersifat sementara, campur-campur, mungkin ambil yang ini, tolak yang ini. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu beriman pada sebahagian kitab, kamu tolak sebahagian kitab, kamu kufur sebahagian daripada Quran. Jadi tak boleh, kena ambil semua. Jadi jamaah-jamaah yang mengambilkan Islam yang sebenar, yang syumul, itu jamaah yang minal muslimin. Minal muslimin, bukan jamaah muslimin. Minal muslimin. Kita tak ada jamaah muslimin. Tak ada. Jadi maknanya kita masuk lagi kelompok. Dan kelompok-kelompok mestilah berlapang dada. Mestilah bekerjasama antara satu sama lain. Barulah kita akan bangkit nanti. Tapi sebab kita akan diuji dengan perpisahan. Jadi yang ketiga ini ialah pengajarannya kita sebut sini. Apabila Nabi menggambarkan akan berlakunya dakhanun, akan berlakunya kita kata kekaburan dalam mengamalkan Islam, maka orang yang berhajat kepada Islam pun akan berpecah-pecah. Akan berlaku firqah di kalangan umat Islam. Tetapi bila kita berlaku firqah, bila kita faham tidak ada negara Islam dah jatuh, Osmania dah habis, tak ada negara yang betul-betul mengamalkan Al-Quran, tak ada Amirul Mukminin, tidak ada lagi semua tu, maka kita ni hebat macam mana pun kelompok kita, maka itulah sebut jamaah minal muslimin, jamaah daripada kalangan orang Islam. Kita jangan kafirkan orang, jangan bid'ahkan orang, jangan sesatkan orang, kau sesat sebagainya, jangan. Kecuali lah dia mengamalkan akidah yang rosak, akidah sesat tu lainlah. Tetapi kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan kita, cumanya mungkin strukturnya tak sama, amirnya tak sama, maka ketika itu kita berlapang dada. Berlapang dada dan mencari titik-titik pertemuan untuk kita bekerja sama. Ini penting tuan-tuan. Kenapa? Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh para duat yang mengajak kepada neraka Allah. Mengajak kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Nabi menggambarkan daripada hadis yang kita baca tadi, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi mengarahkan kepada kita supaya menjauhi firqah, kelompok-kelompok yang ada, yang mana pada masa itu sesat. Jika tak ada jamaah, maknanya tempat kita ni tak ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada langsung. Yang ada hanyalah mereka yang apa? Mereka yang kita kata sesat saja. Kelompok ni sesat, Freemason punya kelompok, Rotary Club punya kelompok, kelompok-kelompok yang sesat akidah-akidahnya. Ataupun kelompok-kelompok One World Religion yang sesat tadi, yang sahih tak ada. Maka Nabi kata apa? Jauhilah firqah-firqah itu, yang mana sekiranya tidak ada kaum muslimin yang mempunyai jamaah minal muslimin tadi,
dan tidak pula ada imam, tak ada pemimpin. Maka jauhilah semua itu. Jauhilah semua yang sesat-sesat tadi itu. Kerana kita tidak mahu terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi ada orang mengatakan kita mahu buat pembangunan, kita mahu buat kita mahu buatkan kebaikan, tapi rupanya dia sesat. Kan? Apakah antara yang sesat? Antaranya asas-asas pemikiran yang kufur. Pemikiran yang kufur asasnya. Antaranya seperti sosialisme. Sosialis. Komunisme. Komunis. Kapitalisme. Demokrasisme. Yang hanya mengambil manusia contohnya. Itu juga merupakan asas pemikiran yang kafir. Jadi dalam Islam sebenarnya kita kena faham bahawa demokrasi Islam mesti berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Mesti. Wajib. Dia tak boleh manusia mengatasi Quran, tak boleh. Manusia mengatasi hadis, tak boleh. Kenapa? Kerana ia akan membawa pada kesesatan. Kesesatan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bih falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyyi. Jadi auqamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Maka selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, abadan. Iaitu kitab Allah wa sunnata Nabi, dan juga sunat Nabi. Jadi tuan-tuan, kalau yang lain-lain tu sesat. Ini akidah ni, akidah ni. Kapitalisme sesat. Kapitalisme sesat. Komunisme sesat. Sosialisme sesat. Dan dia suruh akidah. Termasuklah demokrasi ala yang ada pada Zionis, yang diasaskan Zionis pun sesat juga. Sebab pemilihannya bukan lagi pemilihan berdasarkan Al-Quran. Jadi nak sebutkan sini, ini adalah perkara yang Nabi sebut. Jadi sebab itulah istilah jamaah yang al-haq. Jamaah yang al-haq itu orang yang bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun jamaah yang sebenar tadi mesti pegang Quran dan hadis. Bukan Quran aja, ada juga jamaah Al-Quran Malaysia. Dia ambil Quran aja. Dia ambil Quran aja. Lepas tu dia buang, dia tak ikut sunnah. Sebab dia kata sunnah ni Allah tak jamin, dia kata. Dia punya sahihnya. Jadi dia kata dia tak ambil sunnah, dia ambil Quran aja. Jadi tolak pula Nabi. Jadi kalau tolak Nabi, yang disyahadah Nabi tu apa? Yang sebut kat sini, bagaimana mesti ambil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas yang tak akan sesat. Tak akan sesat. Kalau kita ikut lain campur-campur ni, dia akan jadi sesat. Jadi sebab itulah kita kena faham bagaimana kalau ada kelompok yang menolak Quran, ada kelompok yang menolak hadis, atau mengambil Quran sebahagian, menolak Quran sebahagian, mengambil hadis sebahagian, menolak hadis yang lain, maka kelompok-kelompok itu adalah kelompok yang sesat. Walaupun dia majoriti. Jadi yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, bukanlah maknanya dia mesti ramai, majoriti, bukan. Iaitu kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagaimana dalam hadis yang lain, apa Nabi sebut? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ini hadis yang lain. Nabi kata apa? Hendaklah kamu mengikut sunnahku, sunnah Nabi, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin, iaitu para pemimpin yang khulafa' ar-rasyidin, yang mendapat cahaya daripada Allah, yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran ini tuan-tuan, di depan kita ada kelompok-kelompok yang macam-macam, maka jauhilah kelompok yang sesat. Nabi suruh apa? Jauhi, hindar. Jangan kawan-kawan.
Jangan berkawan-kawan. Habis boleh tak kita bertahaluf dan boleh tak kita berhudna? Tahaluf ni apa, hudna ni apa, ni satu istilah baru lah pula kan. Tahaluf siasi dia kata. Kita kerjasama, kita buat perjanjian. Bolehkah kita dengan buat perjanjian dan kerjasama dengan kelompok-kelompok yang sesat? Sebenarnya sunnahnya apa? Sunnahnya ialah kena apa? Kena tinggalkan, hindar. Kita bina bentuk itu sunnah yang asal. Tetapi untuk jaga maslahah, untuk menjaga maslahah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang anak sahabat kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan dia, insya-Allah. Baik, sunnah yang asal, tinggalkan yang sesat. Sunnah yang asal. Yang sesat ni apa? Bukan kita menyesatkan orang, tak. Yang tak terima Quran, yang tolak Quran. Ambil Quran separuh-separuh, separuh ambil, separuh tinggal. Ambil hadis separuh-separuh, separuh ambil, separuh tinggal. Atau tolak hadis terus. Ini semua sesat. Ini semua sesat. Jadi kita kena tengok. Yang sesat ni kita tinggalkan. Habis boleh tak kita nak berjanji ataupun tahaluf dengan dia ataupun hudnah dengan dia, contohnya kan, boleh kalau kita ada kekuatan. Tak ada kekuatan tak boleh. Tak ada kekuatan tak boleh. Bahaya. Kita akan terikut dengan dia. Kita akan terikut dengan dia. Ini hujahnya panjanglah nak sebut kat sini, tapi cara ringkasnya, kalau kita nak bekerjasama dengan seseorang ataupun nak buat apa ni, perjanjian dengan satu kelompok dengan kelompok lah ni, kan, yang sesat ni ataupun kelompok yang sesat lah, maka hendaklah kita lebih kuat daripada dia. Ini jumhur ulama lah. Jadi kalau tidak, kita akan jadi ikut dia, kita ikut dia. Baik, apakah jalan penyelesaian nak berhadapan dengan batil ini, keburukan ni? Apakah jalan penyelesaian dia? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Huzaifah Al-Yamani untuk menjauhi semua firqah yang menyeru dan menjerumuskan ke neraka Jahannam. Jadi Nabi kata apa? Jauhkan diri daripada yang sesat ni, jauhkan diri. Nabi suruh jauhkan diri daripada kelompok-kelompok yang sesat dan juga yang menyesatkan. Jauhkan. Ni saya cakap ni, banyak kali saya cakap ni tuan. Mungkin tuan-tuan tak perasan. Saya cakap ni, kenapa besok ada one world religion? Ada one world religion ni sesat ni. Sesat. Mungkin ini yang boleh nak cakap. Besok-besok tak cakap dah. Tuan-tuan, maka Nabi memerintahkan kepada Huzaifah Al-Yamani dalam hadis ini, ataupun kepada kita lah, iaitu kita menjauhi semua firqah yang menyeru dan menjerumuskan ke neraka Jahannam. Kalau ada firqah-firqah, kelompok-kelompok mereka yang mengajak kepada mensyirikkan Allah, mensyirikkan Islam, maknanya dia ada boleh gabung-gabung lah begitu kan. Maka kata Rasulullah SAW, jauhi mereka dan pergilah ke tempat-tempat ataupun yang boleh selamat tadi, dan pegang erat-erat aslu syajarah, iaitu pegang pokok-pokok Islam itu, makan akar-akar Islam tu, genggam dengan geraham tadi, gigit dengan geraham tadi, sehinggalah mati. Sehinggalah mati. Jadi maknanya Nabi kata apa? Nabi kata kita kena hindari dan kemudian gigit geraham dengan geraham kita, sunnah tadi. Maka kita simpulkan ada 3 kesimpulan. Tuan-tuan, 3 kesimpulan. Sebab apa Nabi kata jauhkan? Tak boleh nak bertahaluf ni, tak boleh. Kalau kita lemah lah, kalau kita kuat lain. Kalau organisasi kita memang menguasai lain. Kalau kita lemah, kita kena hati-hati. Kalau tak, kita akan terlepas daripada siasah yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Rasulullah kata jauhkan. Jangan campur. Maka yang pertama, kita boleh melihat kan, menurut daripada apa yang dihuraikan oleh para ulama, dia kata sini, bahawa penyataan Nabi memerintah untuk kita menjauhi firqah yang sesat dan menyesatkan tadi itu, ialah supaya kita melazimkan diri kita bersama Alkitab, Quran,
dan as-sunnah dan pemahaman salafus salih. Pemahaman salafuna salih. Jadi kita sebenarnya Nabi perintahkan kita pegang Quran, pegang sunnah, hadis Nabi, pengajaran Nabi dan kemudian salafus salih. Golongan-golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain hadis sahih. Apa kata Rasul? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Kata dia apa? Barang siapa yang masih hidup di antara kamu, kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Lepas ni kita akan lihat perselisihan banyak ni lepas ni. Banyak perselisihan ni lepas ni. Dan berwaspadalah terhadap perkara yang diada-adakan bid'ah kan, terutamanya bid'ah akidah. Kalau bid'ah dan sudut ibadah ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang sayyi'ah ataupun yang tak baik, yang buruk. Jadi dalam ibadah dia ada bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah ni boleh ikut lagi, dia ada asal, dia ada usul. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin, baca Quran. Orang nak baca Quran malam Jumaat, apa salahnya? Kan? Habis kalau diwajibkan, kalau dia nak wajibkan diri dia baca tiap-tiap hari Khamis, apa salahnya dia nak wajibkan diri dia wajibkan diri dia baca Quran? Habis Nabi tak wajibkan, Nabi suruh baca sebanyak-banyak yang boleh baca. Ini adalah pandangan-pandangan ulama. Ini kalau bid'ah pun hasanah. Tahlil, baca tahlil. Apa ni Nabi tak buat tahlil? Apa yang ada dalam tahlil? Dalam tahlil tu ada apa? Ada Quran. Dalam tahlil tu ada zikir. La ilaha illallah, subhanallah. Dalam tahlil tu ada ke merapu-rapu? Yang benda-benda yang dosa. Puji manusia lah. Kan? Puji pemimpin yang apa ni, yang korup lah. Ada ke? Tak ada. Dalam tahlil hanya ada Quran. Ada zikir-zikir yang maksur. Zikir la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semua tu Nabi ajar. Jadi apa salahnya tahlil? Habis Nabi tak buat. Takkan Nabi nak tunjuk semua benda. Nabi nak tunjuk semua benda. Ini kadang-kadang kita kata, okeylah Nabi tak buat, dia kata bid'ah. Bid'ah hasanah, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ghazali dan sebagainya. Ini bid'ah hasanah. Tak apalah. Mungkin Nabi tak buat. Tapi benda ni disuruh dalam keadaan yang umum. Maka kita boleh buat. Tapi dalam bid'ah akidah. Bid'ah akidah tak boleh. Tak boleh kita berselisih. Contohnya apa? Kita kena terima juga Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau tidak kita berpecah je. Macam mana terima Tuhan lain? Kalau Hindu bagi doa, baca doa, kita kena amin. Kalau tak kita biadab. Kita baca doa, dia amin. Aminkan kita. Bila dia baca doa, kita pun kena aminkan. Ini kita mengiktiraf Tuhan Hindu sebagai Tuhan. Ini tak boleh. Ini bid'ah akidah. Ini yang sesat. Semua yang sesat adalah neraka. Ini dia. Jadi bid'ah kata Nabi SAW ini, yang dimaksudkan sini ialah bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Kalau bid'ah yang ibadah tu, baca kunut tak baca kunut, tahlil tak tahlil, talqin tak talqin, itu ada pandangan ulama'-ulama'. Nabi tak buat, dia kata tak apalah Nabi tak buat, tapi Nabi suruh buat benda-benda yang baik-baik. Maka kita buat benda yang baik. Kan? Baca Quran menggunakan mushaf, Nabi tak buat. Baca Quran guna kitab tu mushaf. Nabi pun tak baca guna kitab, kita baca pasal apa? Baca Quran guna handphone. Boleh tak baca handphone? Bid'ah lah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak ada handphone zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada mushaf Quran macam kita sekarang ni. Tak ada. Maka kenapa kita boleh pula baca Quran dengan mushaf? Nabi tak buat. Itu bid'ah juga. Bid'ah hasanah. Solah jamaah berjarak 1 meter, 2 meter. Berapa meter lagi? Dia tulis. Kan? Setengah meter. Jadi solat berjarak pun Nabi tak buat. Bid'ah kata ilmi. Ilmi. Bid'ah. Tapi dia ada ijtihad. Ijtihad dia apa? COVID-19 ni boleh merecik. Boleh melompat.
Kalau kena kat kita, dia boleh melompat sampai 1 meter, dia kata. Maka jarak kena 1 meter. Maka fatwa dia 1 meter. Ataupun 1,5 meter. Ikutlah berapa dia fatwa, tak apa, itu ijtihad. Selagi tidak lebih daripada 3 hasta. 3 hasta. Hasta daripada sini sampai ke sini. Ini 1 hasta. Kan? Lebih 3 hasta, batal sembahyang berjamaah. Batal sembahyang jamaah. Lebih 3 hasta. Kalau tak lebih, jaraknya adalah sikit-sikit tu, dimaafkan. Walaupun sebenarnya tidak sempurna sembahyangnya. Kerana ada apa? Ada syaitan boleh lalu lalang situ kan. Jadi memanglah tidak sempurna. Tapi sah kecuali lebih 3 hasta. Lebih 3 hasta, maka dia boleh batal solat jamaah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebab kat sini, kan, kalau kita selalu sembahyang dengan kita kata macam itu, kan, Nabi tak buat juga. Nabi tak buat juga. Saya pun sebenarnya rasa sedih jugalah tengok solat yang berjarak ni. Tapi kan kalau nak sembahyang kat masjid, itu fatwa kan. Kita tak boleh nak buat apalah. Kita bukan ada kuasa. Jadi bid'ah yang dimasukkan di sini ialah bid'ah akidah. Iaitu dalalah, bid'ah yang sesat. Maka kita kena apa? Kena jauhi. Kalau ada perintah kita, perintah Nabi nombor 1, perintah Nabi ialah kita hendaklah kita melazimkan diri kita berpegang dengan Al-Quran, hadis Nabi dan salafus salih, sunnah sahabat-sahabat Nabi dan mereka yang mendapat hidayah daripada Allah. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan, puan-puan, nombor 1, kan, jangan menggabungkan diri kita dengan mereka yang sesat dan yang menyesatkan. Jangan menggabungkan diri kita. Itu perintah Nabi. Perintah Nabi. Jadi di sinilah kita lihat nombor 1 pengajaran dia. Nombor 2, dari pengajaran firqah-firqah ini ditunjukkan dalam lafaz anta'adhan fi asli syajarah, iaitu dia kata Nabi Abu Huzaifah telah dinyatakan supaya sentiasa berpegang dengan perintah, berpegang dengan al-haq, menjauhi firqah-firqah yang sesat. Menjauhi firqah-firqah yang sesat, iaitu dengan kita berpegang dengan kebenaran Allah. Jadi saya sebut lagi sekali, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan maknanya di majority. Bukan maknanya majority. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang berpegang dengan al-haq, Al-Quran, hadis Nabi dan pandangan-pandangan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang berpegang dengan al-haq itulah mereka telah disebut sebagai al-jamaah, walaupun dia seorang. Walaupun dia seorang-seorang, tapi dia berpegang dengan Al-Quran, hadis dan juga khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka mereka ini dikira sebagai jamaah. Jadi jangan kita salah sangka. Kita ingat kita membesar dengan suasana demokrasi. Siapa yang ramai, dia yang menang. Dia bukan siapa yang ramai, dia yang menang. Siapa yang bersama al-haq, dia yang menang. Maka dalam pengajaran yang kedua di sini disebut Nabi perintahkan kita supaya berpegang teguh, bersabar dalam memegang al-haq dan menjauhi firqah yang sesat yang menyaingi al-haq. Mana-mana kelompok yang mau bersaing dengan al-haq kena tinggalkan. Nabi suruh tinggalkan. Bukan Nabi suruh buat kawan baik, bukan. Ini disebut tentang orang Islam, dia bukan sebut tentang orang yang bukan Islam ni. Kalau dia sesat dan menyesatkan. Kalau kita bersama dia hanya dalam rangka dakwah, itu tak apa. Kita dekat dengan dia hanya dalam rangka nak membawa kebaikan, kebenaran Allah, nak dakwah kat dia, nak sentuh hati dia dengan iman, itu tak apa. Itu maknanya dalam rangka kita nak mengajak dia, bukan kita dekat dengan dia jadi kawan, bukan. Nabi kata apa? Jauhi. Masuk tempat yang tak ada orang, hutan pun tak apa. Duduk situ, makan akar kayu, tak apa sampai mati. Kenapa? Kerana bersama al-haq. Kita tak nak diri kita ni dibuang oleh al-haq. Jauh daripada al-haq.
Kerana kita akan diserang dengan badai, dengan taufan, dengan tsunami yang dahsyat. Kita akan diserang. Kesesatan akan menyerang kita. Dia akan menyerang kita ni. Jadi kalau kita bersama dia, hanyut kita dengan taufan dia. Hanyut. Hanyut kita. Kita tak boleh bersama dengan bid'ah akidah, tak boleh bersama. Bid'ah akidah tak boleh bersama. Kerana kita akan diserang dengan taufan, dengan badai, dengan puting beliung, kita akan diserang. Yang akan mematah-matahkan cabang-cabang kita, pokok-pokok pohon kita akan dipatah-patahkan sekiranya kita bersama dengan mereka yang sesat. Ini Nabi sebut, jauhi, jangan kita fikir nak berkawan, fikir nak dakwah tak apa. Kita rasa, ni tak betul ni. Kita pun fikir macam mana cara terbaik supaya kita dapat ajak dia kepada Allah, ajak dia kepada Quran, Islam. Itu tak apa. Itu maknanya kita nak melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu tak apa. Tetapi kita dah sebut kat sini, sekiranya kita bersama dengan dia, bersama dengan dia, sahaja nak bersama dengan dia, maka di situ tak boleh. Oleh itu yang ketiga, oleh itu menjadi kewajipan. Yang ketiga, kesimpulan kita daripada menjauhi firqah tadi, penyelesaian tadi, maka menjadi kewajipan bagi setiap Muslim. Kewajipan kepada kita semua untuk menghulurkan tangan kepada kelompok yang berpegang dengan al-haq dalam menghadapi fitnah dan bala akhir zaman ini, bencana akhir zaman. Kelompok yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan sentiasa ada di sepanjang zaman dan yang terakhir sekali akan dibunuh oleh Al-Masih Dajjal. La yazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amru wa hum zahirun. Pasti akan sentiasa ada sekelompok orang-orang yang pada umat aku ini sentiasa diberikan kemenangan bersama dengan kebenaran sehinggalah ketetapan Allah datang dan mereka tetap berada di atas kemenangan. Dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan apa? Akan sentiasa ada kelompok yang daripada umatku yang berperang, berjuang dengan kebenaran. Mana? Semua Rasulullah sebut dengan kebenaran. Mereka akan menang menghadapi orang yang memusuhinya sampai akhir mereka akan memerangi Al-Masih Dajjal. Akhir mereka akan perang Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan Allah nak sebut kat sini. Kita nak kena rasa bahawa bagi orang yang soleh ataupun kelompok yang mungkin berpegang dengan Al-Quran, sunnah, berpegang dengan kebaikan, kita kata sunnah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin, yang baik-baik ni, tak sama dengan kita, kelompok, tapi kita naklah mengulurkan tangan, kerjasama. Menghulurkan tangan, sama-sama toleransi, tolong-menolong, bantu-membantu. Bukan jatuh-menjatuhkan antara satu sama lain. Mentang-mentanglah kita rasa kita ni ramai, banyak ulama', olok-oloknya kita ni lebih lama dan sebagainya, maka kita pun kata, aku yang betul, engkau kena ikut aku. Bila kita kata engkau kena ikut aku, maka kita tidak memahami konsep jamaah minal muslimin. Kita hanya faham jamaah muslimin. Jadi ini satu kekeliruan. Ini disebut dakhanun. Salah satu daripada aspek dakhanun. Aspek ketidakjelasan, kabur di dalam perjuangan di akhir zaman. Kita kena ada. Itu insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut kat sini. Kita kena bersama-sama faham akan ini. Mudah-mudahan bila kita faham bahawa Islam, bukan sahaja Nabi suruh kita tahu Islam, kenal Islam, faham macam mana ibadah. Nabi suruh kita kenal juga keburukan, suruh kenal juga kejahatan. Dan apakah antara keburukan-keburukan yang ada digambarkan dalam hadis tadi, yang akhir-akhir sekali, antaranya Nabi kata apa? Lepas daripada kebaikan ada keburukan. Ada kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang sebelum akhir tadi, kebaikan yang ada dakhanun, yang ada cacar merba, yang ada kerohan. Kita tak nampak asap, yang kita rasa tak jelas. Maka dakhanun ini, siapa dia dakhanun ni? Dakhanun ni adalah mereka yang sama macam kamu, kulit warna sama macam kamu, mereka yang cakapnya sama dengan bahasa kamu, tetapi mereka ajak kepada sunnah,
yang bukan sunnah Nabi. Jangan ikut, kata Nabi. Jadi saya tak nak sentuh mana-mana yang sebut tadi tu, ada cerita sejarak-jarak semua itu kan. Kita tanya hati kita sendirilah. Jangan ikut sunnah yang bukan sunnah Nabi. Jangan ikut hidayah yang bukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang diajar oleh Nabi. Kemudian ada keburukan. Tadi tu kebaikan bercampur. Nabi sebut akhir ni, di akhir zaman ni, keburukan. Kebaikan yang bercampur dakhalun dengan keburukan. Keburukan apa? Keburukannya ialah para duat. Nabi sebut para duat. Maksudnya orang yang menyeru pada orang Islam, yang menyeru kepada Jahannam, neraka Allah. Maka ini akan jadi ada kelompok sesat ni. Kelompok sesat ini, kata Nabi, jauhkan diri kamu daripada dia. Jangan sampai kamu terperangkap dengan dia. Terutamanya bila? Terutamanya ketika tidak ada jamaah. Tidak ada jamaah. Kalau ada jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Bersama dengan orang yang berpegang dengan Quran, hadis dan juga sunnah dan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kemudian selepas itu, kalau tak ada jamaah, tak ada apa? Lari seorang-seorang, duduk mana-mana. Makanlah akar kayu ke apa, sampailah ajal menjemput. So Nabi kata apa? Yang keadaan ni, jangan bersama-sama. Terutama yang keadaan Dajjal nak keluar ni. Bila Dajjal nak keluar ni tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab, bila tak tahu. Mungkinkah 2025, 2026, 2027, wallahu a'lam. Nak sebut kat sini tuan-tuan, kita nak kena bersedialah. Dah dekat sangat. Kalau ikut kalender Islam pun dah dekat sangat dah, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk cuba faham akan pertembungan antara al-haq dan batil, dan kemudian antara jalan mukminin, sabilul mukminin, jalan-jalan para orang beriman, dengan sabilul munafikin, mujrimin, sabil, jalan-jalan kepada mereka yang munafik dan mereka yang berdosa. Insya-Allah sambungan lepas ni saya akan bentang pada tuan, tahun 2022 ni kita akan diserang, dijajah kita punya pemikiran kita, hati kita. Hati kita akan dijajah. Macam mana cara jajah? InsyaAllah saya akan dedahkan kepada tuan-tuan. Pada kalau sempat besok, kita buat besok insyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita. Satukan hati-hati kita supaya kita sama-sama dapat beriman, mentauhidkan Allah, dan kemudian sama-sama kita dapat bangkit untuk menegakkan Islam di seluruh dunia bersama-sama dengan al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama dengan pemimpin yang akan menyatukan umat. Insya-Allah pun dah tak lama dah. Mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun. Mungkin dalam 3 tahun agaknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
InsyaAllah jumpa lagi, no?